Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada malam ini di dalam sesi borak-borak saham. Ya. Hari ini hari Jumaat. Seminggu yang lepas ni nampaknya pasaran saham sangat rancak. Dan alhamdulillah ada di antara kita sebagai pelabur ada yang sempat banyak buat duit lah. Tahniah saya ucapkan. namun walau bagaimanapun seperti biasa pasaran saham ni tak tahulah, dia sebenarnya dia tak menjanjikan bulan dan bintang lah ya. Itu yang saya nak cakap ya. Hakikatnya pasaran saham ni tidak menjanjikan bulan dan bintang, cuma pasaran saham ni boleh memberi peluang. Waalaikumsalam Zul Apple, apa khabar? Lama tak jumpa. Apa nama tu? Jom kita pergi sesi karaoke senang-senang nanti. Yalah, berbalik ya. Rasanya statement tu boleh juga dijadikan satu apa panggil ni, macam satu moto pasaran saham tidak menjanjikan bulan dan bintang, tetapi pasaran saham boleh memberi peluang yang besar kepada kita sebagai pelabur. Mio pun ada tu. Mio ni pun saya punya salah seorang top client dia rajin menjual beli saham. Okey, pada malam ini kita bercuti lepas ni 3 hari bercuti kan. Saya besok sibuk juga ni dengan dijemputan kahwin. Lepas tu saya menjadi pengerusi AGM pada sebelah petang. Jadi saya sekarang ni itulah, alhamdulillah ni hari ni saya maksimum ni saya gunakan tab, gunakan handphone lagi satu. Mana ada tiga ni tengah pakai malam ni. So apa yang saya butang baju cantik terima kasih lupa beli kat mana tu gini. Apa nama tu? Jadi saya dah bertanya sebelum ni, ada sesiapa nak saya buat live FB malam ni? Ramailah yang nak kan. Kemudian apa nama tu, agak-agak nak celoteh tentang apa kan soalan saya kan. Terima kasih. Ni yang datang itu hari ya, Nur Azlina. Moga sentiasa sihat dari kami di Alustar. Yang datang itu hari ya. Tuan pergi jumpa Nilofa ke esok. Saya memang besok saya ada berjumpa dengan Nilofa yang sedia ada ni. Yang ada ni seorang. Tapi memang ada cerita terbaru kalau percaya tak percaya, cerita terbaru tentang Nilofa ni. Tapi saya rahsiakan dulu ya. Tapi memang ada cerita pasal Nilofa ni yang terkini ya. Okey, so kita pergi serious matter sekejap. Ada yang bertanya kan. Itulah, ada yang bertanya pasal karaoke. Maknanya ada juga yang minat dengar saya nyanyi tu ada lagi seorang tu, John Maramat. Boleh minta lagu tak? Dia kata kan, boleh minta lagu tak? Sekarang ni saya sekarang mungkin tengah-tengah jalan kan saya nyanyi. Saya nyanyi kan. Siapa boleh teka saya nak nyanyi lagu apa? Kalau betul tekaan tu, saya akan bagi sesi coaching percuma. Nak tak? Siapa nak? Saya ni siapa yang tengah dengar ni, ada 80 orang kan. Siapa yang boleh jawab dengan betul lagu apa saya nak nyanyi malam ni malam ni kan. Saya akan bagi sesi apa tadi cakap, sesi percuma coaching ya. Ini beritahu ni banyak nama penyanyi kan. Saya nak siapa boleh jawab, nak coaching percuma kan, siapa boleh jawab lagu apa? Kalau siapa boleh jawab lagu apa? Sebab yang you all tulis nanti ni memang ditinggal kat sini kan. Saya tak ni kan.
tak delete kan. Nanti siapa jawab betul akan dapat sesi coaching percuma seperti mana yang saya tengah mula nak tawarkan kepada Nilofa. Itu coaching lagi special ni yang bernilai 25,000. Okey, sekarang kita teruskan. Apa nama tu, ramai dah dah beri ni. Setakat ni okey, saya bagi hint. Setakat ni yang saya akan nyanyi lagu yang saya belum nyanyi. Yang macam ni semua saya dah nyanyi. Saya dah nyanyi. Jadi saya memang cari lagu yang Madu 3. Saya cuba cari lagu yang saya belum nyanyi lah. Saya belum nyanyi sebelum ni Saya selalu malam-malam tak tahu sakit tekuk sikit. Sakit tekuk. Nampak muka saya yang betul lah. Okey. Ayah aku kahwin lagi macam-macam lah. Okey. Ada yang tanya ni. Kita mula. Sebab saya buka saya punya Facebook lagi satu. Cerita pasal kemerdekaan tuan tentang financial freedom. Okey. Saya ni pun sebenarnya macam ada kakak angkat saya ni. Dia memang kata saya ni mat certificate. Mat certificate apa nama tu, maksudnya saya memang ada macam-macam certificate kan. Jadi termasuklah nak cerita pasal financial freedom kan. Jadi dia ni maksudnya saya memang ada yang kita panggil CFP. Saya memang certified financial planner Jadi yang saya nampak cerita financial freedom ni kan, basic dia yang paling saya nampak paling basic lah Of course, perjalanan hidup kita kan, mula-mula kita main-main sampai umur 7 tahun, 5 tahun lah main-main. Lepas tu pergi sekolah main-main nama dia kan. Lepas tu kita masuk sekolah rendah kan, main-main, kita mula belajar kan. Sekolah menengah, mula belajar serius. Dan akhirnya kita sambung belajar lah. Siapa yang ada rezeki tu kan, pergi universiti tempatan, universiti luar negara kan. Lepas tu maksudnya kita belajar tu untuk apa kan? Jadi kita belajar tu untuk mendapat pendapatan kan. Kita bertukar, dia panggil bertukar role lah. Bertukar role daripada selama hari ni mak bapak yang tanggung kita, hidup kita kan. Dan akhirnya kita mula tukar role, kita pula yang mencari rezeki cari rezeki. Jadi yang saya rasa lah kan, yang paling penting lah dalam financial freedom ni kan. Jadi bila kita masuk aja, dia panggil alam kan, alam pekerjaan di mana benda pertama yang perlu kita lakukan adalah kena ada simpanan untuk mendapat financial freedom ni, kena ada simpanan. Tetapi alhamdulillah kepada kita ni yang kerja makan gaji, kita bersyukur kerana negara kita seperti kebanyakan negara lain lah kan. Apa nama tu, jemputan nyanyi, boleh join nanti saya nyanyi. Macam banyak negara lain kan, kita ada KWSP ni kan, EPF ni kan. Sebenarnya kita sangat bersyukur itu dia panggil simpanan paksa lah, senang cakap lah, simpanan paksa oleh kerajaan untuk masa depan kita. Sangat bagus. Dan duit tu kita tak boleh keluarkan kan, kecuali lah ada beberapa skim yang kita boleh keluarkan semasa kita belum pencen Tapi saya pun rezeki saya lah hidup. Maksudnya daripada semula kerja dulu, saya EPF saya zero, yelek zero tau. Saya tak ada EPF. Saya ada EPF sekali je, buat estate agency. Dia potongkan saya punya commission tu RM800 potong, buka EPF. EPF saya RM200 lebih. Sampai umur saya 42 tahun dah. Saya tak ada EPF. Saya hanya ada RM200 lebih tu, bukan RM200,000 tau. RM200 lebih jadi RM300 lebih pada umur 42. Tapi rezeki Allah nak bagi pula. Saya dijemput, diajak jadi pengarah eksekutif company broker saham. Maka saya ada kerja yang makan gaji. Masa itulah pula saya baru mula ada EPF lah. Jadi masa saya 55 tahun adalah alhamdulillah lah, adalah sedikit EPF
Umur saya sekarang 57. Tapi saya tak simpan pun lagi saya tak keluarkan lagi semualah EPF yang ada tu. Jadi betul lah tu jawabnya ya. Simpanan kena ada. Dan kalau kita baca buku rahsia orang terkaya, The Richest Man in Babylon. Saya ingat lagi tu. Saya ada macam buku dia kat rumah saya ni, kan macam library juga, tapi dah besar rabut dah. The Richest Man in Babylon, dia memang kata simpanan tu wajib. Simpanan tu wajib. Jadi maksudnya untuk mendapat financial freedom ni kita kena ada simpanan. Okey, sekarang ni bagaimana pula kebanyakan kita ni, saya suka menggunakan istilah kita ni, maksudnya saya dengan you all yang mendengar ni, saya rasa kita ni sama je ya. Ada masa kita sama ya. Cuba baca buku tu, The Richest Man in Babylon. Sangat bagus dia punya fakta-fakta ataupun benda-benda yang dia sarankan, apa ni kita perlu buat ya. Salah satunya simpanan lah. Berbalik, kalau kita ni yang kerja tak ada EPM ni macam mana kan baru ni pula, bukan barulah, dalam beberapa tahun lepas dah ada pula dia panggil apa, kita simpan sendirilah. Macam kita taksi bawa Grab ke apa semua, kerja-kerja sendiri ni, cuba buat DGB yang nak tanya pula. Saya sambil baca ni tak nak saya terganggu pula lah. Saya baca you all punya ni komen, saya menjawab komen, tak flow pula saya punya cerita. So you nak komen lah, you nak tanya apa-apa taruh, tapi saya ikut saya punya topik balik. So kalau boleh, lagi satu saya bagi formula lah ya. Sebenarnya formula ni sangat mudah untuk dilakukan, tetapi kita tak lakukan. Bahagian financial freedom ni, saya rasa saya dah mention dulu, kita ada masalah besar dekat Malaysia ni. Duit gaji kita ataupun apa-apa pendapatan kita masukkan ke dalam dalam akaun simpanan kita. Akaun simpanan kita ya. Masalahnya begini. Akaun simpanan tu kita namakan simpan duit kat mana? Akaun simpanan kan. Kena puasa sunat. Akaun simpanan. Tapi masalahnya akaun simpanan kita tu sebenarnya bukan akaun simpanan. Dia adalah akaun perbelanjaan ya. Cuba faham betul-betul. Kita akaun simpanan, duit yang masuk tu, komisen ke, gaji ke, apa ke, itu adalah akaun perbelanjaan kita. Jadi isu sekarang ni dah lah dengan panggil debit card. Debit card tu pun boleh bayar sana, bayar sini, makan McD, makan apa, semua tu boleh pakai, keluarkan duit tu secara mudah kan. Jadi kalau kita tak ketepikan, waktu dia Azlin cakap PRS, Private Retirement Scheme kan, kalau kita tak ketepikan siang-siang, saya tengkur, saya kena sakit malam ni. Bila kita tak ketepikan duit yang kita dapat tu terlebih dahulu, ya, dengar ya, kalau kita tak ketepikan terlebih dahulu, duit dalam akaun, saving account kita tu akan jadi akaun perbelanjaan. Cuba fahamkan macam ni ya. Jadi besok hari Sabtu kalau bank buka lagi, ataupun minggu depan hari Selasa bank buka dulu, sebelum buka akaun CDS main saham ni, dengan saya ke, dengan siapa ke, remaja-remaja yang you ya betul. Tu dah saya sekarang saya buat benda saya sendiri buat ya. Maknanya kena buka lagi satu akaun, dan akaun tu lah hakikat sebenar itu adalah akaun simpanan kita ya. Yang kita pakai sekarang ni terpanggil akaun perbelanjaan. Jadi kita buatkan konsep tu. Aku ada akaun perbelanjaan. Ini dia akaun dia. Tapi aku ada akaun simpanan. Jadi kan sekarang ni zaman handphone ni pula, duit dia boleh tukar kan, boleh pakai semua online kan. Jadi kita buat dua akaun, maknanya okey. Dan macam ni ya, formula menyimpan duit ni, formula nak financial freedom ni, sebelum kita berbelanja, kita simpan dulu. Kalau formula dia belanja, apa jenis pendapatan tolak perbelanjaan, ada balance, baru simpan kan. Ni saya punya pengalaman juga sampai bila-bila pun kita tak akan menyimpan. Itu kan cakap. Saya pernah ada pendapatan sampai apa nak cakap tu gaji ke komisen ke kan. Tak kira banyak mana sekalipun kan, kalau kita punya gaji
1000 ke, gaji kita 1000 kita kata tak cukup kan. Kita kata tak cukup lah, zaman sekarang mana cukup kan. Di bawah paras kemiskinan kan. Bila gaji 2000 pun kita kata tak cukup. Betul lah tak cukup. Alasan tu besar lah. Alasan tu memang besar kan. Dan lepas tu gaji 3000 pun tak cukup. Akhirnya gaji 5000 pun tak cukup. Ni saya cakap pada pengalaman. Gaji 10,000 pun tak cukup. Sebab apa? Besar periuk, besar kerak. Kita jawab macam tu pula kan. Jadi akhirnya sampai bila-bila kita tak cukup duit. Sebab apa? Kita tak ada akaun simpanan. Jadi berbalik kepada terutama yang tak ada apa ni, EPF semua ni, you kena buka satu akaun lain. Kalaupun sebaik-baiknya buka lah yang macam Azlin cakap tadi, PRS tu kan. Mana orang biasa dah boleh. Zaman dulu kita tak ada tau. Zaman saya tak ada PRS ni. Kalau nasib kau makan komisen, nasib kau lah. Mana tak ada macam orang lainnya di EPF tu kan. Sekarang dah boleh buka sendiri. So berbalik formula dia senang. Pendapatan tolak simpanan dulu. Formula tu kena tukar. Formula kita biasa, pendapatan tolak perbelanjaan, balance jadi simpanan. Tapi akhirnya pendapatan tolak perbelanjaan yang besar tu, sampai bila pun bawah dia tak ada balance. Macam-macam alasan yang kita bagi. Dan alasan tu semua okey lah, bagi Chan lah, valid. Alasan tu valid. Tapi maknanya hendak 1000 daya. Tak nak bukan 1000 alasan tau. Tak nak kan satu alasan je. Tak nak satu alasan je. Sebab apa? Macam-macam ni. Sekarang ni Shopee lah, apalah kan. Jadi, apa nama tu, balik kesimpulannya, kita kena pendapatan, tolak simpanan dulu. Balance tu, barulah kita belanja. Belanja sampai habis macam mana pun. Cuba ambil satu teori paling basic. Nak lagu kejap. Teori paling basic apa ni, kalau kita ada pendapatan tak kira berapa, tapi kita dah tolak sensiang ke dalam akaun simpanan yang lain, maknanya dan kita concentrate je lah gunakan duit yang ada lebih tu kan. That's it. Maknanya save first. Apa ni, macam mana money management tu, income first, mana besarkan pendapatan selagi boleh, macam-macam cara MSI ni kan, multiple source of income. Dah dapat tu, simpan dulu, tolak dulu ke tepi dalam akaun lain. Yang penting the keyword is akaun lain. Jangan akaun yang sama. Selepas tu baru spend. Baru spend. Belanja lah, semua banyak nak belanja kan. Kita dah tak kisahlah sebab kita dah ada simpanan. Jadi itu teori simpanan. Jadi teori kat saya pula, teori keberkatan dalam pendapatan tu pula. Tadi simpanan kan. Tapi teori keberkatan pula kena bayar apa yang patut. Kalau zakat tu benda yang wajib, kalau tidak dalam bentuk sedekah. Itu pun salah satu formula yang saya rasa sangat penting lah, apa nama tu, dalam ni lah, dalam financial freedom ni. Jadi kita akan merdeka dalam suasana yang apa nama tu, berduit lah. Kalau tak berduit ni pun hilang kemerdekaan dia kan. Simpan betul. Kau pandai. Kalau ada duit lebih kan, sebenarnya bila buka akaun CDS tu pun you boleh simpan tiap-tiap bulan. Jadi macam ni lah tak adalah kata 10 ringgit boleh melabur kan. Tapi cuba ambil salah satu formula ni tau. Cuba ambil dengar saya cakap buka akaun CDS tu. Tapi ini kena faham ini pula duit selepas simpanan. Dah ada duit simpanan, ada balance lagi. Jangan asyik pergi makan sana sini ke, beli baju mahal ke, jangan kan. Jadi duit lebih tu letak dalam akaun CDS. Saya bagi satu tip. Sekarang ni kebanyakan kaunter yang naik ni kan, dia panggil kaunter Wyckoff tu. Wyckoff ni kau boleh belajar sampai 3 hari ke 5 hari ke kursus Wyckoff ni. Tapi kalau nak paling basic cakap yang betul-betul dimaknakan teori Wyckoff ni kan, saham yang tengah sideway. Lagi lama dia sideway lagi bagus. Tapi risiko dia selalunya
Kaunter-kaunter Wyckoff ni company-company yang rugi. Tapi tak semestinya. Itu jawabnya. Selalunya kaunter-kaunter yang rugi, syarikat yang rugi, FA dia tak ada, yield FA zero. Yang nada, kan? Tapi sekali dia push, apa nama tu, boleh untung 100%, 200%, 300%, 400%, 500%. Ini cerita betul. Ini bukan cerita dongeng, ya. Zombie tiba-tiba dia keluar, kan. Macam saya sekarang ni dah beli DGB. Dia menanya tu, kan. Saya ada beli DGB. Tapi macam ni, ya, kita beli saham ni memanglah selagi boleh, siapa saja, ya, you client ke, saya remiser ke, kita beli saham ni, semua orang ni, ya, kalau boleh lepas kita beli, dia nak terus naik. Kalau boleh nak terus limit up macam zaman sekarang ni, kan. Tapi benda tu kalau ada rezeki boleh berlaku, tapi kalau tidak, nak kata apa kan, kita belum ada rezeki, kan. Jadi dalam saham ni juga ada satu benda yang paling penting, yang paling penting adalah sabar. Sifat sabar tu kena banyak ada. Beli counter, ini untuk malam ni punya belajar, satu teori. Beli counter Wyckoff, beli counter yang tengah sideways tak berjalan ni. Lepas tu dan dia kira mungkin company rugi, memang risiko tinggi. Tapi kalau tapi kena duit lebih lah ni, duit wang lebihan ni, kan. Tapi kalau sekali tu dia sekali dia bangun tidur terus mencanak. Betul, ini cerita betul, kan. Jadi kalau tu ada nanya ni, tu satu cerita tadi pasal counter potensi limit up. Itulah dia. Ni yang soalan ni daripada H Izwan, kan. Counter potensi limit up ni yang saya tengok counter-counter. Tapi, ya, saya bagi warning awal-awal, ya, counter-counter yang berbentuk spekulasi. Counter-counter yang maksudnya selalu syarikat rugi, dan kepada saya, ya, ada isu counter-counter goreng namanya. Counter-counter goreng, ya, hati-hati. Counter-counter goreng ni masalahnya, kalau kita tak sama pandai menggoreng, kita kena goreng. Itu kena faham lepas, ya. Jadi saya bagi warning siang kalau macam tu, ya. So sekarang ni tanya, bincang bila masa boleh buy dan ketika mana boleh sell. Ada tanda-tanda yang boleh guide tak? Okey. Ni lepas tu tanya ni, timing on selling, timing on buying. The answer is very simple, The answer is very simple. Kepada yang dalam tengah mendengar saya ni, saya tengok ni Tuan Musafendi, handsome orang dia ni. Apa nama tu? Orang lama kat tu, kan. Cuba tanya dia. Kita belajar macam-macam belajar, kan. Saya gunakan saya punya syllabus tu, saya jenamakan, ya, Smart NR, ya. Dalam sistem Smart NR tu, jawapan ni semua ada. Bila waktu ada keluar buy signal, bila waktu ada keluar sell signal. Jadi macam ni, ya, bila jatuh, kalau kita tak ada formula bila patut beli tu, selalu kita akan beli masa jatuh, dia jatuh lagi, kan. Jadi kita ada formula dia. Dia keluar buy signal baru beli. Lepas tu bila naik lah, kan. Kalau kita tak tahu apa-apa, kalau macam biasa kita main saham ni, tak tahu apa-apa, jual rasa untung. Untungnya sikit, dah lah jual. Sekarang turun balik macam mana? Tapi tak salah, itu pun tak salah pemikiran macam tu. Tapi kalau kita ada ilmu, macam apa yang saya selalu sharing dalam kelas saya, ya, saya gunakan istilah Smart NR. Dan saya tahu, kadang-kadang student ni pun saya tengok macam-macam. Ada yang dia bukan boleh tangkap kita cakap sekali tu, kan. Dan dia kata kita tak ajar habis pula. Macam-macam lah. Saya kena terima lah pula, kena reda lah pula dengan perangai ke, dengan student ni macam-macam, kan. Tapi apa nama tu, Tuan Haji lagi handsome dari saya. Tak ada. Itu lagi ada gambar kita berdua, kan. Apa nama tu. Jadi maksudnya kalau belajar ni pula, ya, kadang-kadang ada orang tu boleh tangkap. Dia boleh tangkap almost 100% apa saya cakap. Saya tengok ada satu nama budak perempuan tu, nama rasa perempuan lah, bila dalam Telegram group, kan. Bila dia komen balik tu, saya tahu
dia dah dapat, dia dah faham apa yang saya cuba nak sampai tu, dia dah faham. Orang lain menanya, dia jawab. Bila dia jawab, dia tengok perfect, almost perfect answer. Perfect answer. Cara dia jawab tu. Jadi maksudnya balik, kita ni memang berlainan. Berlainan umur, berlainan kasih sayang, berlainan makan minum, ada yang makan sikit, makan banyak. Jadi ada yang berlainan penerimaan masa apa nama tu, belajar lah kan. Jadi ada orang dapat tangkap terus, ada orang dia kena ulang-ulang kaji, ada orang dia kena ulang kaji sendiri. Lepas tu ada orang dia kena datang balik kelas. Ada yang datang kelas saya sampai 5-6 kali. Sampai saya risau pula, sebenarnya kau ni datang kelas ni untuk apa? Untuk apa? Takkan kau boleh teknik sifu sesuai dengan saya. Sebenarnya teknik saya ni Smile ni kan, tuan cakap sesuai dengan semua orang. Dan akhirnya kalau saya cakap macam ni kan, you all akan faham lah kan, siapa yang faham kan, akhirnya masalah tu kita boleh ikut ke tidak. Itu adalah masalah saya sendiri, masalah saya sendiri. Tadi ni ada tanya XOX kan, dia pergi, dia pecah, dia break, tapi lepas tu dia pancit lah balik kan. Bila pancit tu sebenarnya dah keluar sel signal, ya. Tu terang bercakap, saya ada lagi stok tu, dah untung dah kan masa naik semalam kan. Tapi saya sendiri tak jual. Saya tak ada malu-malu nak cakap. Saya tak ada malu cakap, saya sendiri tak jual. Teragak. Tengoklah sel signal keluar, terutama pakai time frame 1 jam tu kan. Very clear, it's very clear. Apa nama tu, sel signal keluar. Jadi, tapi kita tak buat. Tapi one thing lah, saya tak main kontra kan. Jadi maknanya saya guna istilah, okay, I miss that one turn, I miss that one opportunity. Well, I have to wait another comeback lah, another opportunity kan. Yang masalah tu, contoh kalau kita main kontra, kita tak disiplin, tak pasal-pasal kontra loss, lepas tu baru naik balik. Example kan. So lagi satu saya nak share dengan you all. Kalau apa-apa hal kan, saya tengok jam ni pukul 10.30. Kalau apa 10.30 ke 10, ayolah 10.30. Kalau apa-apa hal, benda-benda ni money management kan, Dragon Ball dah keluar kan, benda-benda semua tu sangat membantu. Mana formula saya ada 10 langkah teknik Smart NR, daripada Heiken Ashi kan. Lepas tu itu saya gunakan istilah teknik lampu isyarat. Hijau, lampu isyarat hijau, jalan, beli. Lampu isyarat merah, jual. Macam tu kan. Very simple. Lepas tu teknik macam Izami tu, majalah labu kan, selalu kita panggil buy on breakout kan. Sekarang sedap nak sikit bunyi lagi, bobo. Buy on breakout tu jadikan BO, buy on bobo. Breakout beli. Tapi kalau breakout tak menjadi, dia jadi bodoh. Bodoh. Kita jadi orang bodoh pula, dan naik tak pula menjadi, tam dia jatuh balik kan. Itu juga saya nak masuk, nak selitkan ya. Tolong ada pemahaman ini pemahaman ini. Saya rasa memang rata-rata pada kita, cakap apalah pun, kebanyakan kita ni bukan investor. Kita bukan beli, pegang, simpan, nak bertahan lama. Tidak. Kebanyakan kita ni adalah trader. Jadi again, macam ni basic dia macam ni. Kalau you time one day masih buy, okay, mana okay good, tu okay, bos nak cakap bagus, soalan yang bagus. Kita kena tahu siang-siang masa kita nak masuk tu, kita nak trade intraday ke swing. Jadi saya punya pengalaman kalau kita nak swing, beli hari ni BTST ke, beli buy today sell tomorrow ke, buy today sell 1 week time ke, whatever lah. Tapi maknanya bukan jual beli hari ni, mana kita panggil swing. Pakai aje lah time frame, daily time frame tu, daily time frame tapi kalau kita nak intraday, sebaiknya pakailah 1 hour lah, 1 hour. Kalau pula nanti maksudnya kalau 1 hour tu kata apa, kena ikut yang tu lah. Dia macam ni lah. Memang betul isu time frame ni akan membuatkan kita boleh jadi confused sebab kadang-kadang weekly cakap lain, daily cakap lain, and then hourly cakap lain. Macam tu kan. 30 minit selalu dengan hourly tu tak beza banyak. Dia akan
mana yang lebih cepat lah. Okay, macam tu kan. 30 minit lebih cepat pada 1 hour lah. Tapi maksud saya, kalau boleh, you maintain lah. Kalau swing, pakai daily chart. Itu pasal pula saya kata, masa saya mengajar, saya suka kata, saya suka beli atas pukul 4. Sebenarnya sebab apa? Rasionalnya gini. Kalau kita pakai time frame daily tu, lepas pukul 4 tu kira saya guna ayat dah masak lah. Dah masak kan. Bila dah masak, maknanya kita dah tahu agak-agak penutup tu macam mana. Walaupun kadang-kadang last minute pun boleh bertukar, tapi itu dah benda yang di luar pada kita punya congak lah kan. Maknanya basic dia, kalau kita nak swing, tengok masa nak closing 4 lebih tu, dia bagi signal apa. Kalau masih maintain ataupun that's the first day buy signal, that's the best of the best lah. First day buy signal. Tapi ini siapa sebut tadi yang saya baca ni kan, investor kalau company FA mahal sipu. Okey, isu counter mahal ni, jangan lupa pula satu perkara yang saya dah ulang cakap tu hari. Sekarang ni lah, you all dah tak tahu benda lama dah ni kan. Dulu kita panggil beli satu lot 1000 unit. Sekarang satu lot 100 unit. So there's no big issue about harga saham. Mana harga saham, kalau harga RM10 pun dulu kena ada RM10,000 kan. Sekarang ni harga yang RM10 tu nampak mahal kan. Tapi kita ada modal RM1,000 pun kita dah boleh beli. Dan counter RM10 tu pula, kalau dia jadi RM20 oleh kerana fundamental dia bagus, bukan ke double juga tu. Bukan ke double, malahan kita doublekan duit kita dalam keadaan yang sangat lebih selamat lah, jauh lebih selamat, sebab kita beli counter yang FA dia ada. Yang sekarang ni terang cakap, saya tak galakkan, tapi saya tak halang. Kalau you ada duit lebih-lebih, kalau saja-saja nak main counter Wyckoff ni, counter ke company rugi ni, jom kita cari sama-sama. Mana counter yang masih, kau tahu tak, semua counter yang gila-gila naik ni, semua counter Wyckoff tau. Maksudnya counter yang sebelum ni tidur. Zombie, dia tidur, dia zombie, dia sideway lama kan, tiba-tiba meletup. Seminggu dah kaya-kaya. Seminggu dah jadi kaya-kaya. Ingat tak dulu formula saya dulu? Kalau counter-counter yang dapat 100% ni, modal 1000, 10 kali you buat 100% ni, kan? Duit you jadi 1 juta tau. Tak percaya belakang, ambil komputer. 1000 kali 2, 2000. 2000 kali 2, 4000. 4000 kalikan doublekan lagi 8000. 8000 kali doublekan lagi 16000. 16 32, 32 64, 64 128, 128 200, berapa, 40 lebih. Setengah juta. Setengah juta kali lagi double dah 10 juta, dah 1 juta kan. Maknanya 10 kali. Tapi lah macam ni lah, saya pun malu nak cakap kan. Benda ni memang teori lah, teori, nama dia teori. Nak buat bukan senang tapi the teori meaning benda tu memang boleh berlaku. Gates ni pula kan, dia jump macam tu, dia bunuh satu round, kita panik kan. Lepas tu dia main lagi. Jadi yes, betul lah Rin. Kalau counter mahal susah nak kena speculate, manipulate kan. Tapi counter kecil-kecil ni lah, macam Gates yang sebentar tadi, semua counter rugi kan. Dia push gila-gila. Lepas tu dia buat panik, dia goncang, habis semua orang dia jatuhkannya. Tiba-tiba tadi dia sekali lagi swing. Jadi okey, saya bagi satu formula Kalau you nak main counter-counter yang spekulatif ni kan, the best is, of course, you never use daily time frame. You cannot. You have to use at least lah hourly punya time frame. Then follow that buy and sell signal from the hourly. In fact, kalau macam Gates tadi ni, you can always change it to 30 minutes time frame. If lower than that, kepada siapa yang faham, dia akan jadi bising sangat pula. Dia jadi bising. Maksudnya, kejap kata beli, kejap kata jual, kejap kata beli, jual, you pening. Tapi dia takkan nak mengadap je pula kan. Handphone ke komputer tu, katalah pakai time frame 5 minit. Mana kau tak ada kerja lah dah. Kau tak ada kerja lain. Kau nak jadi full time trader kan. Yalah, full time trader lah. Maksudnya memang kena depan komputer all the time. Masa market buka kan. Tak tahu sama ada you akan selesa atau tidak lah. Dengan cara itu kan. Saya rasa akhirnya you sendiri tidak akan selesa. Tidak ada siapa yang paksa. Tidak ada siapa yang halang. Tapi akhirnya atas kita sendiri, kita akan sendiri rasa letih.
letih nak main yang panggil intraday boleh, tapi kalau nak main yang pakai 15 minute chart, 5 minute chart tu kan apa ni, susah lah. Auto monitor siapa yang nak auto monitor untuk kita itu kira pakai robot lah. Yang kau cerita ni kan, saya ulang cerita pun, masuk yang satu dunia ni punya top yang MSTA ni, yang penganalisa saham pakai teknikal macam saya ni kan, datang ke bursa, kita buat apa nama tu, bawah mata tu kan, buat program, apa nama dia, siapa yang glamour tu lah, John Bollinger pun ada, siapa ada semua kan. Itu adalah topik pertama tau, yang cakap ni. Topik pertama, cerita pasal topik, semua orang kami yang glamour ke tak glamour ke ni kan, dekat bursa, dekat pentas di bursa, pertama bercerita pasal robot versus human. Itulah topik pertamanya. Kita orang bercerita. Tapi malu nak cakap saya lupa lah kesimpulan dia apa. Adakah robot lebih baik ataupun human lebih baik? Jadi apa again yang saya boleh cakap, robot tu pun dia kena masukkan formula kan, kalau macam ni kata beli macam ni kata jual, dan robot tu ikut saja kan. I mean, is auto kan, auto generated punya buy and sell, macam tu kan. Tapi saya pun tak tahulah sama ada kat bursa ni ada ke tak ada pula. Kan macam rasanya ada kan, kita boleh apa panggil, ada sebuah company dah boleh cut loss harga berapa macam tu boleh kan. Jadi kalau dah sampai satu masa nanti boleh intraday jangan tamak. Yes, that's the whole thing. What we talking about, robot tak ada emosi. Dan yang paling membunuh di pasaran saham ni adalah emosi. Dan termasuklah diri saya sendiri. Sebab macam ni lah. Kalau kita kata, aku ni hebat tau, aku ni trader hebat, aku tak ada emosi. Kau diam kan, pandang dia kan, tenung mata dia kan, tu pandang dia atas bawah kan. Lepas tu kalau dia lelaki kan, kau suruh satu perempuan cantik lalu, tengok dia pandang tak? Kan. Lepas tu pula kalau ada yang gemuk-gemuk ni kuat makan kan, letakkan makanan depan dia, tengok dia ada ni tak? Dia ada emosi tak? Kan. Maksudnya apa ni, sebagai manusia biasa kita ada emosi. Dan emosi itulah yang membunuh kita. Dalam saya punya Facebook, kalau you tengok ada satu title tu, rasanya ada kat situ lah. Kalau yang Facebook yang saya punya tu kan, kalau you pergi kat tu, emotion are the worst enemy. Enemy yang paling yang paling teruk dalam stock market ni adalah emosi. Dan emosi itu adalah daripada manusia, dan kita ni adalah manusia. Berbalik tadi, kalau kita kata kita ni pandai, kita hebat, tak ada emosi, tanyalah balik, kau ni manusia ke apa? Kau boleh kata kau tak ada emosi kan? Macam mana? Jadi memang betul lah masalah dia tu. Kalau cerita emosi, okey, tadi saya dah jawab. Timing jual beli ni saya memang ada ajar. Saya tak, ataupun tak nak guna ajar, saya memang ada share 10 langkah smart NR untuk FA, macam mana pilih FA, dan macam mana 10 langkah untuk technical analysis, tengok chart. Memang boleh pakai lah. Saya tak nak kata guarantee whatever. For example kan, kadang-kadang memang ada false signal. Lepas tu kalau sideways memang susah huru-hara nak trading kan. Tapi kalau sekali-sekali dapat trend, ni lagi satu kena faham trading ni, saya punya salah satu falsafah yang memang kita kena pakai kan. Trading is like fishing. Ada masa sekarang dapat ikan besar, beli pun meletup-letup naik. Tapi kena ada formula lah pula. Macam yang baru ni, iNix ke, sebelum ni apa, 2-3 hari lepas, lupa dah saya dah. Kau tahu apa baru ni 2-3 hari lepas kan, meletup naik kan. Kalau you tak ada formula, kau tak ada formula nak menjual kan, ataupun maknanya lepas naik sikit je you dah jual, lepas tu naik lagi kan. Tapi kalau you ada formula smart NR ni, you tahu almost exact moment, exact time frame yang mana kan. Kata
kalau pakai time frame 1 hour tu nampak very clear dah keluar sel signal. Tapi masalah dia saya sendiri masalah. Cerita Bintai kan. Siapa tu? Nur Hashimah tu. Dia pernah datang dengan husband dia. Dia orang JB kan. Dia belajar kan. Jadi dia cerita Bintai dia buat duit banyak kan. Maknanya dia guna formula. Semua guna formula. Itulah XOX ni dah pening lah sebab company ni pada dulu pun biasa minta maaf cakap lah sebenarnya tipu orang. Beberapa tahun lepas ramai orang kena tipu. Dia tolak sampai 60 sen. Lepas tu pancit dah sampai bila-bila sampai baru ni kan. Ni dia main lagi sekali kan. Nak tahu kelas saya bila? Saya sekali saya update dekat Facebook saya punya kelas saya punya InsyaAllah bulan 9 ni ada. Alhamdulillah baru minggu baru ni untuk yang program bulan Ogos kan, kira panggil full house. Tapi saya full house tak adalah ramai mana kan, tapi full house. Alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada siapa yang join saya. Bintai dah jadi bantal kan, betul lah. Apa nak kata, sebab tapi kalau pakai formula, you are not going to ask anybody, you are only going to ask yourself. Now I know the formula, I know the Smart NR formula. Smart NR formula very clear. Bintai suruh jual masa dekat 90 sen lebih tu kan, ada keluar sell signal. Tapi saya tak follow. Itu nasib lah. Kalau follow, Alhamdulillah kan. I tell you, it is very sangat berguna. Itu saya boleh cakap lah, sangat berguna. Dan dalam formula tu rata-rata dia sebenarnya bukanlah formula yang saya buat. Saya hanya mengolah dengan ilmu yang saya ada. Formula tu saya ikut step. Cuma ada satu, dalam tu ada satu rasio formula simple Minang average. Saya budak Minang, orang Minang. Yang tu memang saya create. Tapi among all the formula, that is the simplest of the simplest formula in the whole world. Tapi that is the most powerful formula. Macam tu kan. Kalau you all pandai-pandai Google cari-cari apa formula tu, tak payah datang kelas saya halalkan. Tu kita dapat ilmu percuma lah kan. Tapi kalau dengar pada mulut saya, inilah kelas saya ada dua-dua. Saya ada kelas online, offline. Ni yang tanya lah kan. Kelas KLC Screener ya. Dia macam ni. You boleh pakai je. Macam saya CIMB sekarang kan, nak pindah Arab Malaysia. Pakailah CIMB punya platform end-to-end. Kalau M+, pakai apa nama? M+ punya tu macam saya Jupiter dulu. End-to-end, lawan dia siapa? Alah, kadang-kadang otak ni dah jam pula. NextView pakailah apa-apa platform lah. Platform kan nak pakai. Tapi saya untuk jual beli saya memang kena pakai Office punya lah kan, end-to-end. Tengok chart dia sama je. Tapi kalau untuk convenient, saya pakai Galaxy Screener. Jangan tak percaya, indicator just pull exactly. Kalau kita ni boleh follow indicator, boleh jadi kaya raya. Tu kan cakap. Tapi nak kena tahulah formula apa nak pakai tu kan. Tapi janji kita tahu, belajar betul-betul. Tu lah kata, kalau tak nak masuk kelas pun tak apa. Tak nak masuk kelas tak apa kan. Atas sebab tak ada duit ke, atas sebab saja tak nak keluar duit ke, cari ilmu, tak apa, tak salah kan. Cari ilmu free dalam YouTube, dalam apa. Saya kadang-kadang macam ni dalam FB ni pun macam cakap lah, masuk. Teman-teman bishing duduk dan diam situ. Mana handphone mana? Duduk dan diam. Apa nama tu? Saya cakap apa tadi dah lupa pula, terganggu pula. Apa nama tu? Boleh pakailah semua benda ni. Yang penting kita ada sistem. Itulah kata ayat tu kan, plan your trade your plan. Ajar benda sama. Saya punya syllabus sama. Mana saya syllabus sama. Tapi macam ni lah. Kalau online, cakap dalam handphone, cakap dalam apa benda, saya pakai tab kan, pakai komputer. Kalau depan-depan lain pula dia punya feel tu kan. Jadi tu pulang lah ya. Itu hari yang baru ni, hari Ahad. Ya Allah, penuh sangat. Saya pula macam dah terlebih mewah. Ya sebab saya ni CEO. Saya cakap saya CEO kan, Chief Everything Officer kan. Saya lah buat semuanya. Segala-galanya saya buat sendiri. Ramai pula daripada Kedah pun ada
pada Terengganu, pada JB, pada mana tah, pada Kuantan kan. Akhirnya full house. Apa nama tu, tapi bila berdepan lain lah cara, bukan bercakap lah, mana cara saya cerita ni lebih kurang sama, tapi sama ada online atau offline lah. Jadi jawapan pada soalan ni saya ajar benda yang sama, silibus yang sama ya. Okey, apa tu? Belum. Belum. Baru 10. Ya Allah ya Tuhanku. Saya cakap macam ni pun dah dekat sejam kan. Tak kira betul lah. Macam mana ni? Jangan menipu. Bukan, memang betul. Ni dia orang tanya ni, Bobo Gates apa ni IPO terbaik saya perhatiin. Okey, kejap saya tengok apa lagi ada soalan ni. Risk management kan. Maknanya risk management ni dekat I very simple lah. It's as simple as kita kena ada kita kena buat cut loss. Kalau salah cut loss. Kalau salah je kena ada cut loss. Tak ada cut loss, leceh lah, habis lah. Kita punya profit tu wipe out balik kan. Daripada profit jadi loss. Itu juga terang saya cakap sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia biasa, saya pun lalui masalah yang sama dia. Sampai jam 12 pun tak apa ya. You rajin layan ya. Okey lah kalau rajin lah. Tapi tak apa, ni sekarang 193 orang. Bila sampai je, kalau sampai 200 orang sekarang, kita ada sesi yang sesi best. Memang rahsia yang apa tak dapat mana apa tu Nur Azlina. Alhamdulillah lah ya. Apa ni tu hari you all datang tu saya suka dan saya minta maaf kalau ramai-ramai tu sama ada saya terlebih celoteh ke lain ke ataupun menyimpang ke lain ke kan. Minta maaf kalau saya buang masa sikit, tapi cara saya ngajar kadang macam tu lah kan. Saya tak terlampau lu bendul, cerita ikut topik je. Kadang-kadang keluar topik tu bukan keluar topik sangat, tapi saya cerita pasal pengalaman ni. Diam. Topik ikut pengalaman kan. Jadi cerita benda pengalaman. Wah, nampaknya dah 2 orang nanya ni bila nak karaoke. Lepas tu karaoke, sesi karaoke. Korang ni suka ke saya nyanyi ya? Tengok belakang. Ya. Dia pula pakai. Tukar. Tukar pakai. Dia pula pakai. Okey, kita macam ni lah. Lagu Jamal Abdul lah, seniman menangis. Kepala siapa menangis. Okey, saya lepas ni sebenarnya ada lagi benda yang saya nak share kan. Pasal tu tanya counter ni. Okey, saya boleh share sikit sebanyak. Besok pun cuti kan. Tapi kalau saya ada 2 program kenduri kahwin dengan program AGM, tapi tak apa. Tengah hari, pagi pula mungkin hantar kereta ke kejap. Kereta tu dah berbunyi pula. Steering tu ngek. Tu pasal steering bunyi kan. So banyak kerja kat besok. So sekarang bila dah ramai mula menanya ni, masa pun dah pukul 10.50, maka saya minum air dulu. Saya minum air sikit. Kosong. Ya Allah, gigi dia dah tu. Okey, saya minum air sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Ya Allah, gigi dah macam gigi papa dah. Dah jatuh longkang. Itulah, jatuh ke longkang. Main basikal jatuh longkang. Ya Allah Tuhanku. Okey, sekarang nyanyi satu lagu ya. Ramai minta lagu kan. Okey, nyanyi satu lagu. Berapa minit selalu? 4 minit 26 saat dia tulis kan. Tapi lepas lagu ni kita sambung lagi boleh ya? Supaya sampai dah mula ngantuk-ngantuk sikit kan. Kita nyanyi satu lagu ya. Lepas tu siapa yang nak layan lagi, tanya apa-apa, selagi saya rajin kan saya layan. Sebab apa ni, saya tidur ni sebelah ni katil kan, tapi bilik belakang lah. Kalau saya tidur sini, saya tidur seorang lah. Kalau tapi kalau saya pindah depan pun saya tidur atas lantai je ya. Tahap akhir ni tidur atas lantai je. Tak sedih ke tu kan. Tidur atas lantai. Si kecil ni yang tidur dengan mak dia kata tilam. Tu. Okey, so kita saya minum air. Kena tarik nafas lah. Tarik nafas kan. Okey, minta maaf ya. Saya tengok saya cakap tadi pasal nak bagi ni kan. Minta maaf ya. Saya tengok tak ada seorang pun rasanya yang dapat jawab betul lah lagu apa saya nak nyanyi kan. Tak ada dapat jawab yang betul. Tapi tak apa, kita akan fikirkan macam mana nak beri peluang kepada yang mencuba menjawab lagu apa saya nak nyanyikan ya.
So okey, kita ambil dalam 5 minit untuk karaoke malam ini. Maka dengarkanlah. Okey, saya nak cerita sikit ya. Lagu yang saya nak nyanyi ni ada sejarah pula ya. Ada sejarah. Sejarahnya masa umur saya 24, 25. Masa umur 25 kot. Masa umur 25 kan saya baru saya sambung belajar di UK, sambung belajar UK. Kita ada buat panggil Malaysian Night. Malaysian Night ya. Bila buat Malaysian Night tu, saya menyanyi sambil main gitar. Saya masa sekolah dulu main drum, main apa tau. Saya memang musician saya main gitar. Tak apa saya main gitar. Dan kawan saya lagi seorang main piano. Okey, dia main piano, saya main gitar. Dan malam tu sambil main gitar saya menyanyi. Dan inilah lagu yang saya nyanyikan di malam Malaysian Night itu zaman dulu di University of Aberdeen, Scotland. Dan saya pakai baju Melayu macam ni. Baju Melayu macam ni lah. Tapi masa tu saya pakai baju Melayu hitam saja. Sebab kan kita diploma ambil ijazah pakai baju Melayu hitam kan. Masa tu dekat parlimen lah tu. Dekat parlimen. Lepas tu kita nyanyi kan. Sorry, saya pakai baju tu lah. Saya nyanyi kan. Pakai samping semua. Okey. Lagu Mandu 3 je. Okey, kita dekat-dekat ni ada di dekat. Okey, sekarang kita nyanyi ya. Kita mula nyanyi. Tekan. Okey, kita mulakan. Sesi karaoke. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintih, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan menusuk titik air mata, engkau bisikan deritamu. Deritaku sama sayang. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri indah bagai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Teringat pula girlfriend Mak Saleh saya masa di UK dulu. Ramai tau. Nama Trudy ada, nama Janet ada. Ramai girlfriend Mak Saleh. Scotland ada. Pada Britain English pun ada. Ramai. Teringat pula. Jaga pitching ya. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu.
Uh. Widuri elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri indah bagai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Okey. Terima kasih semua. Oh, Rosida pun ada dengar. Apa ni sayang? Apa ni? Lagi baru beli. Oh, ni anak saya beli apa ni? Skateboard dengan dia panggil basikal. Skateboard ni dengan basikal. Okey. Okey sayang, ambil. Apa ni? Okey. So terima kasih semua. Alamak. Saya punya pendengar terus jatuh lah. Aduh, tengah jatuh. Dah tinggal 100 lebih. Tadi dah dekat 200. Tak apalah. Tak nak dengar saya nyanyi tak apa lah. Tak suka. Sampai hati tak apa. Okey, sekarang ni kita balik kepada counter counter. Oh, tapi saya ni tengok yang lain pula ni dekat posting yang lain. Dekat sini Mina Salih. Saya tarik balik ke bawah. Ada siapa-siapa tanya counter tadi yang saya boleh nak share kan pasal counter ni kan. Begini tau. Mana-mana counter kalau kita masuk kan, masalahnya dia tidak semestinya garanti untung. Itu yang saya cakap pula tak semesti garanti untung. Siapa saja pun masuk. Lagi satu istilahnya kalau buat dipanggil market timing ni, bukanlah sesuatu yang senang bukan sesuatu yang senang. Ni elok juga. Saya boleh baca lah ni daripada handphone lagi satu ni, tapi buka FB yang sama, jadi saya boleh baca. Terkena kat K1 profit dah 80%, last dapat 6% aja. Benda tu normal sangat. Saya guna istilah normal sangat jadi saya harap kalau kita tak ada sistem, kita tertanya-tanya kenapa jadinya sesuatu tu, kenapa aku untung, kenapa aku rugi kan. Tak salah lah sebab kita tak ada sistem kan. Jadi carilah sistem cari sistem sehingga you tahu sistem tersebut sebenarnya boleh bantu you. Saya nak cakap macam tu je. Dan kelas pun sebenarnya sekarang ni kan, macam mana orang guna ayat tu, macam cendawan tumbuh kan. Kelas banyak kan. Jadi pergilah mana-mana yang, sebab kadang-kadang orang ni ajar, dia selalu orang mengajarnya kan, dia ikut apa yang dia buat tau, kan. Jadi lepas nyanyi mesti lapar kan. Kau ni pandai lah tahu pula kan. Betul lah, adik lapar. Dah mula lapar kan kita turun kita turun makan apa nama tu, carilah sistem mana-mana sehingga you rasa sistem tersebut lah yang terbaik, bukan kepada sifu tu dia rasa tu lah sistem dia yang terbaik kan. Tapi you ada peluang pergi belajar sana sini, ada belajar yang murah-murah, ada yang mahal-mahal, itu pun mana you banyak pilihan. Ataupun nak pakai YouTube aja ke, tapi cari sehingga you dapat formula yang you rasa benda tu boleh bantu you. Dan saya nak macam ni you carilah apa saja formula trading yang you rasa boleh bantu you, tetapi you tahu yang penting sehingga sampai level you tahu kalau you rugi bukan sebab salah market, bukan sebab salah orang bagi tip, bukan salah ibu mengandung macam itulah maksud dia tu, tapi salah sendiri. Kalau selagi ni saya nak cakap lagi satu tuan cakap kalau selagi kita menyalahkan situasi, menyalahkan faktor luaran lah senang cakap kan, salahkan sifu saham kita lah, orang yang ngajar kita lah, salahkan market lah, salahkan dapat tip lah, salahkan Telegram group lah kan. Selagi kita
menyalahkan faktor luaran, kita belum matang. Kita belum betul-betul faham apa yang kita buat. Dan kalau masih dalam keadaan macam tu, saya memang syorkan carilah sehingga apa panggil tu, carilah ilmu sehingga you tahu kalau salah, ia adalah salah diri sendiri. Dan juga akhirnya you tahu pula formula-formula yang you belajar tu, money you selesa tu, you tahu you boleh buat duit kat situ. Balik macam saya punya saya punya student lah. Ada yang suka MACD, ada yang suka guna parabolik kan, ada yang suka cara bobo kan, ada yang suka cara bus kan, buy at support. Lepas tu ada satu formula buy buy on dip, masa jatuh kuat pula beli kan. Sebenarnya macam-macam ni taktik lah sebenarnya. Dalam saham ni pun macam kita berperang, jadi taktik tu macam-macam lah, masing-masing punya taktik dan teknik. Kadang-kadang kita nak bunuh musuh ni, guna senapang, ada yang guna bom, ada yang guna apa lagi pisau kan. Jadi masing-masing mana you selesa you gunakan. Bazooka. You gunakan mana yang you selesa kan. SM Salim ni, nampak SM Salim ni. Saya dulu tak lupa tu. Saya pergi ke apa nama tu? Dekat Dewan Philharmonic. Saya ingat lagi tu. Itu ada benda yang kita tak lupa sampai bila-bila lah kan. Mana SM Salim nyanyi dengan Datuk Siti Nurhaliza kan. Jadi Datuk Siti Nurhaliza ni pun saya ada beberapa juga pengalaman lah, pengalaman peribadi dengan dia kan. Itu hari kita pergi rumah dia masa dia bujang lagi kan. Lepas tu dia dah kahwin. Lepas tu ada pernah saya pergi PWTC yang saya kena panggil dengan dia tu. Yang ni saya dengar dia nyanyi dengan Datuk SM Salim. Siapa boleh ingat lagu tu best tau. Lagu Datuk Siti Nurhaliza nyanyi dengan Datuk SM Salim dekat Dewan Philharmonic. Very nice punya feeling, environment kan. Alamak, siapa boleh tulis? Dia nyanyi berdua, lagu tu best. Siapa boleh tulis lagu apa agaknya dia orang berdua nyanyi tu. Tu lagu lama, mana Firdaus tahu. Tu lagu lama, Datuk Siti Nurhaliza dengan SM Salim ni. Seronok lagu tu. Lagu tu pun memang macam ni lah istilahnya, meruntun jiwa. Meruntun jiwa kita bila dengar. Tapi terutama kalau orang lama lah, orang baru, budak baru mungkin tak tahu pun lagu tu, tak pernah dengar ke. Tapi nanti saya cuba cari lagu tu. Memang seronok sangat dengar. Okey, baliknya apa lagi nak cerita ni? Apa lagi yang tanya kat sini tadi? Yang saya boleh share. Ada siapa tanya counter tadi? Counter. Saya tengok sini saya buka ni lah. Okay, sekarang saya buka Galaxy Screener. Saya buka sekarang. Saya share sikit tu lah. Macam XOX ni memang dah keluar sale signal very clear. Okay, tapi ada something saya nak share. Ada 150 orang lagi tu kan. Kalau ikut interactive chatting, saya punya Smart NR ni punya cara ni apa panggil ni, XOX mirror on the wall. Kalau daily chat not so good, tapi kalau on hourly chat ni panggil apa ni ni tu kan tu XOX ni on hourly chat kan, dia dah nampak ada support level. Dia nampak support level that's all I can say. On hourly chat dah ada nampak support level. Tetapi buy signal Smart NR belum keluar. Jadi selalunya kalau kita nak jadi trader yang apa nama ni, yang berdisiplin, tunggulah sehingga apa nama tu keluar signal baru kita masuklah. Okey, sebab tu ramai tanya, sebab tu yang paling aktif hari ni kan. XOX paling aktif. KTB dahsyat lah. Semua counter yang main-main ni kan, semua counter ni apa ni, PN17 Consortium Transnational kan. Company rugi all out ni bulan
30 bulan 6 ni, kuarter 2, 13 juta rugi. Ya Allah, menjunam rugi dia kan. Oh ya Allah. Lepas tu counter PN17. Yang itu kena main. Jadi you agak lah kan, istilah kita orang lama ni, kau kata macam ni, memang kita guna istilah very speculative lah. Tengok 3 hari je dia main kan daripada sideway. Dia sorry lah guna ayat tu. Diam. Dia hentaknya daripada 4 sen sampai push sampai 21 sen ni. Lepas tu the next day, hari Khamis, dia merahkannya, dia jatuhnya balik kan. Hari ni dia naik balik. Apa benda tu? Very volatile lah ya. Very volatile. Very volatile lah. Alamak. Lagi cakap 88 ni dah mula lapar perut saya. Adik pun sama lapar. Kita tunggu ni saya. Lepas tu Armada ni tak Islami kan. Kan kita saja bercerita kan. Nampak tak Islami. Tapi dia macam first day naik balik ni. Okey, ada counter mana yang nampak kita menarik ya? INIX yes, INIX. Hari ni naik, INIX naik 22 sen. Itu akan menjadi satu, apa panggil ni? Jadi sesuatu yang seronok maksudnya menyeronokkan di mana sesuatu yang menyeronokkan di mana counter INIX ni ramai yang dapat buat duit besar. Saya panggil apa nama tu? Saya ucapkan tahniah lah. Tahniah. Okey, ni you tanya ni bagus. 80 tu tengah accumulate kan. Okey, dalam saham ni kan, kita cakap tadi balik, kita kena ada satu sifat kan. Satu sifat yang paling penting, antara paling penting dalam saham ni adalah sifat sabar Sifat sabar. Itu hari dia dah main satu round ya. Saya 80 ni kan saya memang pernah collect saya pernah collect. Tapi kena sabar sampai masa dia kemuncak, jual kan. Double duit kan, double. Lepas tu ekosistem yang baru ni naik balik, lepas tu dia turun balik. Sekarang ni dia sideway. Bila sideway ni pula, janganlah pula kalau macam kita beli kan, ni belum naik kan, siapa dah beli minggu lepas, kena diam. Minggu depan kalau kita beli, kita tahu kita kena, nama itu kena betul. Aku beli ni di fasa, dia panggil apa tadi tulis ni, 80 tu tengah fasa accumulate. Betul, saham ni ada 4 fasa kan. Accumulate, bila accumulate tu maknanya dia belum jalan kan. Kita kena redor, kena tahu itu mana. Okey lah, aku collect masa fasa akumulasi. Jadi memanglah pula soalan cepu emas tu, kita kalau boleh nak masuk fasa markup tu, dan dalam fasa markup tu kalau boleh, selagi boleh lah, kononnya kita masuk pada hari pertama dia markup tu kan. Jadi duit kita elok-elok letak je duit kita tu, kita letak kan, beli tu kita letak duit. Lepas tu dia tu naik. Lepas tu bila sampai lah kemuncak ke atas tu, kita jual je, lepas tu dia jatuh. Ini kira mimpi-mimpi indah lah. Mimpi-mimpi indah kepada seorang pelabur ataupun pedagang short term, terutama short term kan. Itulah kalau boleh berlaku. Tapi pun minta maaf cakap lah, benda tu bukan mudah nak berlaku lah ya. Okey, memang ada satu ayat ada satu ayat tu you dengar baik-baik market timing. Ini lebih istilah market timing lah kan. Market timing is the most difficult thing to do even for professional people. Ini memang ayat terdapat dalam buku. Dan saya memang terima dengan yakin dan redanya lah ya. Market timing is the most difficult thing to do. Jadi you all pelabur di luar sana yang dengar saya cakap ni, kita kena fahamkan it's not easy lah. Mana it is the most difficult thing to do market timing, but dan baguslah mana kita cuba selagi boleh kan. Volume berapa untuk senang pergerakan harga? Kadang masuk tak gerak-gerak sebab tak ada volume. Yes, mana bila you masuk tu yang tak ada volume tu dia panggil fasa akumulasi. Maknanya volume belum ada. Fasa akumulasi ni salah satu definisi dia adalah di mana volume tak ada tu maknanya kecil kan. Kalau ditanya kecil tu berapa, tengoklah counter tu punya average kan. Kecil. Tapi bila mula aja volume build up nama dia, that's the best lah, so called the best lah. The first day volume build up, that's the best. Tapi suka juga saya cuba sharing dengan you all kan. Saham ni kadang-kadang kita bercakap ni dia
tak habis kan. Kita cakap macam ni kan salah bunyi, cakap macam ni kan tak betul juga kan. Contoh dia boleh kan satu hari terus kena main. Guna ayat tu kan, satu hari dia boleh terus kena main, tolak all out, dan hanya dalam masa sehari dia masuk dalam kategori apa yang dipanggil sebagai apa panggil tu, blow off. Blow off. Satu hari dia terus blow off. Blow off tu definisinya adalah volume naik tinggi yang berpuluh kali ganda daripada hari sebelum tu, ataupun itulah tertinggi daripada hari-hari sebelum tu definisi blow off ni. Dan juga harga tertinggi. Itu definisi blow off. Ataupun kalau nak dicakap lain dia kira buying climax lah, climax pembelian kan. Sepatutnya cuba fahamkan ayat climax ni kan. Sepatutnya masa climax tu, yang buying climax tu, kita menjual. Dia terbalik tu. Nama dia buying climax buying climax tu masalahnya pula macam ni lah. Maknanya memang climax membeli kepada orang runcit ni, apa panggil ni, ikan bilis ni, semua beli. Tapi you kena faham lah kan, bila you beli ni dan semua orang beli ni, bila you beli ni, agak siapa yang menjual kat you? Itu kena faham Bila kita membeli ni, yang menjual kat kita ni, yang sindiket ni, yang dah collect sedikit tu dulu masa fasa akumulasi dia kan. Masa markup tu dia churn naik. Lepas tu kita dah kemuncak ke atas baru kita perasan. Kemuncak ke atas baru emosi kita tak terkawal. Dan masa tu lah baru kita beli. Jadi kita beli di pucuk kalau beli di pucuk, nanti kita mati pucuk. Kalau beli di buying climax tu, kita tergaing di pucuk sana kan. Jadi hati-hatilah. Kadang-kadang saham ni seolah kan, kalau kita cakap ni tamak kacau. Apa ni, kira apa panggil ni, macam seolah senang ni sebenarnya kan. Kalau betul-betul senang, psikologi. Lawan buying climax ni selling climax. Selling climax ni mana jatuh kuat-kuat, kita panik. Selalunya ikan bilis ni lah yang menjual, dia panik. Lepas tu bila kita menjual tu, kita panik tu kan. Kalau kita semua panik menjual, kita pernah tak bertanya kepada diri sendiri, kita menjual ni, semua orang menjual ni, volume harga saham jatuh kuat dan volume kuat. Maknanya itu opposite of buying climax, opposite of blow off, dia panggil selling climax. Malam ni cuba belajar yang tu. Dan sekarang ni kan benda tu banyak kali berlaku tau. Dia lebih sekarang ni banyak blow off. Jadi masalah blow off ni selalu tangkap perangkat orang sebab kita belum beli. Jadi kita beli kat atas. Jadi yang terbaik ni, kalau sekali jumpa yang tengah panik jatuh tu, harga jatuh kuat, volume naik kuat, itu panggil selling climax. Itu adalah peluang membeli. Dan semasa itulah sebaik-baiknya kita menggunakan time frame 1 jam untuk mendapat signal yang awal, ataupun guna time frame 30 minit untuk mendapat buying signal. Masa jatuh ni, lagi satu kena faham lah, masa jatuh ni kita fokus nak cari buying signal. Masa naik kita fokus nak cari selling signal. Ini masa naik itulah baru nak cari pula buying signal. Mana ada? Maksudnya buying signal tu dah lama muncul. Kita dah kemudian dah ke belakang, terkial-kial nak cari buying signal. Maknanya pula masa tu kalau you berani, you kena tahu aku beli. Kalau dia naik, dia push lagi, adalah sedikit ruang, ataupun aku masih ada ruang untuk buat duit. Tapi what happen kalau masa you beli tu, you beli tapi you yang paling atas. Itu dipanggil the greatest fool theory. The greatest fool theory. Maknanya kita jadi full yang paling atas sekali. Apa jadi? Apa nak jadi kan? Jadi itu semualah kalau bolehlah belajarlah formula SMART NR, memang banyak membantu. Terima kasih Tuhan. Itulah alhamdulillah lah. Saya selagi nyawa di kandung badan, saya akan buat benda ni, saya akan share benda ni selagi saya mampu, selagi saya larat. Lepas tu kalau siapa pula nak sharing apa yang saya ajar tu sendiri-sendiri, saya halalkan. Biar ilmu tu berpanjangan. Pilihlah ambil mana pen, biar ilmu tu berpanjangan. Dan kalau boleh
untuk ke depan biarlah semua kita ni ada ilmu ada ilmu untuk apa ni, untuk trading lah. Ni siapa ni? Tapi Nur Azlina kan, you datang dengan husband you tadi, dengan neighbor ke 3 orang kan. You all jauh kan, tapi saya memang ingat nak bagi recharge datang dekat tempat yang sama. Kita buat ni, apa panggil tu? Kita buat live trading nanti ada masa kita buat live trading. Saya boleh bagi free. Nanti saya upkan dekat Facebook saya. Okey, sikit-sikit lah. Sikit-sikit tengok counter lah. Siapa yang masih rajin dengan saya ni kan. You tanya Orion Tanya Orion. Ni cara kita tengok share. Bila tengok share, tekan Orion. ORIO. Okey, saya pakai ni lah. Saya pakai apa panggil ni? Saya guna Galaxy Screener untuk Islam. Okay, yes. Okay. Saya boleh jawab lah. Kadang-kadang ada benda saya boleh terus jawab je. Sekali pandang je saya nampak kan. Itu hari dia dah push one round kan. Tapi tu ulang balik cakap, kalau main kontra dah sempat kena tu. Beli 16 sen T1, 2, 3, 4. Elok-elok dibunuhnya kan. Okay, Orion ni saya lagi suka tengok chart dia. Sebab banyak chart kan. Bila jatuh kuat 2-3 hari lepas tu dia naik kuat, itu dia panggil technical rebound. Second round dia bunuh orang, second round dia perangkap orang. Banyak counter dah kena macam tu. Tapi Orion ni saya tengok dia jatuh tapi dia sideway. Okay, sekarang kalau kita tekan, gunakan pula interactive charting, mirror on the wall, dah nampak very clear ada support level dekat 10 sen. That's how we do our prediction lah kan. Mana buy support. Dan sekarang ni adalah fasa akumulasi. Dipanggil fasa akumulasi kan. Kalau tengok indikator lain tu belum keluar lah pun kot. Belum keluar buy signal untuk MA. Saya pakai komputer pakai lagi satu punya. Ini dia tak ada pula kat sini. Kena tekan every time lah. Indikator MACD. Mana dah tak keluar lah. Ini saya pakai lagi satu pula. Handphone ni pula yang ada semua sistem tu. Saya kena buat nanti tu. So apa yang saya boleh cakap Orion, dah nampak just on basic basic dia panggil naked chart ni. Saya guna naked chart. Hanya price dengan ni. Tapi MACD ni pun saya ada pakai lagi satu. Nampak dah ada macam dah ada bunga-bunga belilah. Okay, again this is not a buy call, but terima kasih you menanya. Saya sendiri akan masukkan Orion ke dalam saya punya watchlist. Saya punya watchlist Orion masuk watchlist. DGB saya memang dah beli. Saya kena bertahan lah. Vivocom ni jahat lah. Konten ni dulu dah banyak bunuh kita orang. Dia punya director lagi datang office suruh beli share dia. Aduh ya. Kalau Vivocom ni apa nak kata sekali pandang yalah dia ni dah masuk kategori adik-beradik counter sikat counter sikat ni kadang susah nak macam ni. Dia sideways macam ni. Saya terus cakap saya kurang minat lah konten macam Vivocom. Saya kurang minat. Saya pun ada kot share lama dulu ni Vivocom ni. Saya ingat lagi tu panggil apa, dah tak tengok pun dah, malas nak tengok dah. Itulah jangan cakap saya jenis tu terang kalau saya kena pun saya kena. Mindtech MINE search Mindtech 26.5 Okay, trade what you see on the chart. Okay, Mindtech ni pun dah lama dia menurun sikit-sikit. Dia menurun on the downtrend tapi okay, stokastik RSI dah biru, dah ada kolam tapi apa dia? Apa saya? Adik. Tulis adik? AJ adik? Takkan tak tahu lagi AJ adik? Tak. Ish. ADIK. 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 So around 27 ni pula lah nampak pun again. Kalau kita ambil teori support level, dia ada support lah dekat around 26 sen setengah ni. Mana kalau nak beli, you have to think about collect. Beli dan collect. Nak tulis apa tu? Jom turun makan lah. Papa pun dah lapar lah. Itulah. Okay, lepas Mindtech Compugate. Adik mama. Compugate. Compugate Compugate. Semua counter. Sekarang ni kita semua suka main counter-counter. Semua company rugi ni Dah tak ambil perulik pun pasal fundamental Penat dengan ajar fundamental.
Tapi saya sendiri pun sama nak main kaunter. Ni semua panggil layan, kaunter-kaunter apa panggil ni? Penny stock ni kan. Again ni sekarang tengah ni lah, macam sideway lah. Dia sideway juga. Dia push one round last 2 week kan. Tu sideway. Jadi itulah apa yang kita boleh cakap pasal kaunter ni kan. DGB tu lah saya kata saya dah ada. Saya pegang lah sekarang. Sebab saya kadang jadi suka beli tak jalan simpan. Tunggu macam ni lah. Lagi satu kalau kita beli ada duit, kita pick up, kita kata kita mungkin wrong timing kan. Tapi kita sabarlah, tu kena ada sifat sabar tu lah. InsyaAllah bila dia sekali naik, bergerak bagus tu kan. Minda ni lama dia tak tengok dia Minda kan. Minda ni adalah salah satu apa yang kita katakan satu hari dia main satu hari je kan. Hari apa ni, Jumaat, Khamis, Rabu. Hari Rabu dia main satu hari, dia dah terus blow off. Nanti buka nanti you buka you punya komputer whatever, diam apa nak cakap. Kita cuba tengok yang dipanggil situasi blow off tu. Satu hari dia goreng, that's it, dia goreng. Lepas tu the next day tu dia open high, memang kena lah. Ya Allah tuanku, kalau lah you menanya ni kan, you masuk hari Khamis, minta maaf cakap lah, nak kalau you main kontra, sure kena punya, sure akan kena kontra loss. Bukan saya nak jamin kan, kita bukan Tuhan kan. Tapi tengok cara ni, at least minggu depan dia takkan naik dululah. Tapi saya cakap ni berlapik saya cakap apa pada ilmu yang ada sure dia bunuh dulu nak yang dipanggil orang main kontra, dia bunuh dulu. Sekarang kontra T3 kan, dia bunuh dulu tu, barulah kod lepas tu dia main balik. Kalau tidak kadang-kadang 2 round tu, dua kali kontra period, dia tak gerakkan tau. Apa ni, last masih maintain ramai juga 178 orang. Tapi saya betul lah, psycho pula, selalu malam macam ni dah jadi habit pula, nak kena makan lah lepas tu. MTO touch, M-touch M-touch. Tengok semua company rugi. Tengok saya tunjuk kita main konten sekarang, dari segi fundamental kan, nangis tak berlaku lah. Tengok, boleh nampak ke? Tak nampak pula tu macam ni tunjuk tu. Ni kita balik you tengok yang kuning tu menjunam ke bawah, maknanya profit margin jatuh. Result dia dah keluar bulan 6 punya tu 22 juta. Quarter 4 compare to quarter 4 last year, 572% jatuh kan. Meaning is very very bad. Company rugi kan, company rugi besar kan. Tapi bila start bulan Ogos tu awal Ogos, dia push kan. And then sekarang ni case sideway lah. All I can say is that sideway lah saya tak boleh cakap lebih daripada itu. Tapi sideway ni mata saya mandang, kita panggil formula support resistance on my formula. Nampak quite clear the whole of this week, ada support dekat 9 sen. That's all about I can comment lah, purely based on technical. Tapi tadi fundamental ada sebut where all this counter memang counter ngarut lah, saya cakap lah. Kau counter spekulatif ni kan. Next gram apa ni? Next gram ni pun susah cakap, dia naik. Sekarang dia tak jalan kan. Banyak counter rupanya sideway counter yang spekulatif ni kan. Jadi siapa yang ada dekat situ, naik pula dia ini tolong you tolong buka. Ada sakit pinggang pula dah, macam kat hotel tu hari pula sakit pinggang pula duduk atas kursi ni. Cuba lepas ni, saya nak rehat cuba lepas ni you ambil counter ni NGGB. Saya ada dalam grup, di mana dalam grup tu orang sebesar saham ni ke apa, orang sebesar ni semua ada dalam grup tu.
Tapi dia orang ada mention pasal NGGB ni last few days apa yang saya nak you all belajar dengan saya. Tadi dah apa-apa belajar kan, belajar yang sebelum ni. Tapi yang last but not least untuk malam ni, yang rajin dengar saya cakap lagi ni, tolong buka counter NGGB kan. Dia macam ni tau. Kalau counter tu first round dia push, lepas tu dia tak jatuh kuat, dia tak jatuh kuat, dia sideway dekat area yang belah atas tu kan. Bila lama kan, that's a good panggil indicator kan. And then dia akan push one more round. That's happened to NGGB ni tau. Hari Khamis dia push one round, tapi apa yang berlaku hari ni pula? Apa yang berlaku hari ni pula yang saya boleh komen saya nampak ada berlaku apa yang kita panggil sebagai buying climax tu lah pula. Buying climax maknanya saya tengok harga naik kuat, volume naik kuat, selalunya no good indicator. Lepas tu kalau pakai yang apa panggil ni Heiken-Ashi ni, dah ada pula lidi kat atas tu, kira not so good lah. Maknanya jangan pula bila saya sebut ni you rasa nak masuk kan tapi itulah 30 minit belum ada suruh jual. Macam bertahan pula next gram ni kan. Tapi saya lebih suka kaedah jangan kejaga lah. Kalau boleh jangan kejaga that is one of the main thing about saham ni. One of the cardinal rule, one of the basic rule, jangan kejar harga. Kalau dah terlepas tu anggap tak ada rezeki kita. Okey, ni last lah Compugate lepas ni kita tidur saya nak pergi makan dekat bawah lagi. Dah jadi habit lah malam-malam sahur. Okay, Compugate, all I can say dia sideway lah. Sideway dan nampak kuat, strong support dekat 3 sen. So okay, Azlin ada tu lagi. Lin, okay, kita jumpa besok Lin. Kita pergi kenuri Usop Santorion. Kita pergi kenuri dia. Lepas tu you ikut kita punya AGM. Sebab dia orang pun kata Senator Mariani memang cakap besok nak meramaikan orang, bawalah please bring along your wife. Wife tu bukan seorang tu, dia je macam ni je wife, WIVES. Maknanya bawalah isteri-isteri anda. Maka besok kita boleh pergi ramai-ramai Azlin, jangan risau. Memang dia orang suruh saya bawa beramai-ramai. Sama ada isteri ke, isteri-isteri ke, kawan-kawan ke, private secretary ke, jom kita datang ramai-ramai. Kita makan dekat hotel. Dia bagi makan kat hotel. Nanti kita makan sedap kat hotel. Lepas tu kita mesyuarat lah, jangan tidak kan. Dah nak turun dah. Jomlah. So okay, apa ni, so 80 ada Jerome tengah collect ke? Okay, saya sendiri dah habis satu round main itu hari kan. Main satu round. Sama saya nak masuk balik ke tak? Ini last apa lah ni? Dia punya Warren nak buat apa ni? Tengok mak dia. Last but not least, yes, okay. Kalau saya 80 ni memang tengah dalam fasa collect. Fasa collect. Tadi tekan korang baru masuk lah ni. Tadi Compugate saya dah mention kot. Tadi mention kan? Kan dengar balik lah saya punya ni. Saya punya kan apa yang saya mention ni, alamak. Apa ni yang saya mention ni kan. So okay, minta maaf kepada ini ada yang nanya ni, saya dah apa nama ni, saya dah tak sempat ni nak dia pakai apa, saya dah kalau saya tak sempat menjawab jadi saya minta maaf banyak. Tapi insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Saya pun seronok macam mana, seronok bercakap ni kan. Tapi saya bercakap kan sejam setengah, like nothing je, maknanya sesenang cakap sejam setengah ni, mengomel-ngomel ni, sampai dah jadi sejam setengah kan. Baguslah, saya suka, saya welcome korang ni banyak menanya counter ni, bagus. Maknanya you all semua melabur di Bursa Malaysia Okay, saya sebagai Presiden Persatuan Remiser Bumiputra, saya memang welcome nak you all yang baru-baru ni kan. Welcome to Bursa Malaysia, tapi melaburlah melaburlah dengan ilmu. Biarlah melabur tu ada ilmu, jangan kita main redah saja
Buat elok-elok. InsyaAllah biarlah kita ramai-ramai. Apa nama tu? Biarlah kita ramai-ramai buat duit dapat rezeki yang bagus daripada Bursa Malaysia. Sebab inilah sekarang apa panggil ni salah satu ruang dan peluang untuk membuat MSI, multiple source of income, adalah melalui pelaburan saham dan juga macam ni lah tu apa ni, take your time. Maknanya don't rush. Kalau nampak sesuatu kaunter tu rasa tak selesa, rasa tak ada sebab yang meyakinkan you nak beli, jangan beli. Maknanya ni adalah cakap, maknanya no position is a position. Jangan ingatlah bila kita dah ada duit ke dalam CDS account tu mesti nak ada position pun, tidak sebenarnya. Ni kalau orang yang profesional professional trader, pemahaman dia sendiri kan. Maknanya no position is a position. What is your position? I have no position. So you are you have you are in the market lah. Of course dia answer yes kan, tapi cuba faham kan dia. Ada masa we probably just clear off no position, that is my position. So bila nak masuk balik, bila ada nampak peluang-peluang yang muncul, yang datang, then we grab that opportunity. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak tengok apa? Pergi masuk muka sikit lah tu. Dah, dia last kan. Bye bye. Cakap bye bye. Bye bye.